Jadi ini 5 janji. Maka beruntunglah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan beristighfar. So 5 perkara ini adalah yang sepatutnya ada pada kita di dalam kehidupan kita ini. Allah Ta'ala ada 5 yang disebutkan sebagai wu'ud rabbaniyah, iaitu janji Allah itu ada 5 disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun na'am Allah SWT memberikan sekian banyak janjinya, dan Allah tidak akan pernah memungkiri kepada janji, tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan secara jelas 5 perkara yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, Allah berjanji fadhkuruni azkurukum, berzikirlah kamu kepada aku, maka aku akan mengingati kepada kamu. Ingatlah kamu kepada aku, maka aku akan ingat kepada kamu. Itu janji Allah. Allah janji kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah. Allah mengatakan kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Bermakna Allah janji kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji apa? Untuk tambah nikmat, bukan dipertahankan nikmat itu, bahkan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka Allah janji astajib lakum, aku akan mustajabkan, aku akan memustajabkan doa kamu. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Allah berfirman, wa makan Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tiadalah Allah akan mengadab kepada mereka itu selagi engkau wahai Rasulullah Muhammad ada bersama dengan mereka. Allah janji kalau Rasulullah bersama dengan kita, maka Allah tak akan turunkan azab. Jadi bagaimana kita kata Rasulullah dah tak bersama dengan kita, dah wafat? Maka bersamakan Rasulullah dengan kita dengan memperbanyakkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Allah berfirman, wa makan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tiadalah Allah itu akan mengadab kepada mereka selagi mana mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Jadi ini 5 janji. Maka beruntunglah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan beristighfar. So 5 perkara ini adalah yang sepatutnya ada pada kita di dalam kehidupan kita ini. Ingat kepada Allah, zikrullah. Yang keduanya adalah dengan sentiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiganya adalah dengan kita sentiasa berdoa kepada Allah. Kemudian perbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah. Dan yang ketiganya adalah juga memperbanyakkan istighfar, memohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ni sebenarnya bimbang juga datang ceramah-ceramah ni dalam keadaan batuk-batuk ni. Zaman kita ni kira memang bahaya. Orang kalau tengok orang batuk ni taman ni mengerikan, macam tengok hantu. Jangan bimbang lah, saya dah check dah, tak ada apa-apa pun. Tapi memang kita kalau bab yang itu memang takut betul, kan? Tak salah untuk kita ni bimbang, khususnya yang berkaitan dengan sesuatu kemudaratan. Tapi yang menghilangkan akan thiqah ataupun keyakinan kita kepada Allah adalah apabila kita takut kepada sesuatu itu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
dan yang menyebabkan seseorang itu akan mudah ditimpa mudarat dan sakit adalah paranoid tu, ataupun rasa takut yang sangat. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ingatkan kita untuk takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Dulu pernah berlaku wabak di satu zaman, bahkan melanda hatta di Hijaz, iaitu di Mekah dan juga di Madinah, hatta berlaku pada musim haji. Memang berlaku daripadanya kematian-kematian disebabkan wabak tersebut. Maka ada seorang syekh ketika itu yang dirujuk oleh jamaah haji. Maka syekh ni kata, obat kepada segala daripada penyakit itu adalah menghilangkan rasa takut, ketakutan tu, kebimbangan. Kerana ketakutan yang melampau itu akan menyebabkan seorang itu mudah sakit. Sakit tu bukan kerana penyakit tu saja, tapi kerana stres dan juga kerana bimbang tu. Sebab tu kalau kita jumpa doktor, tak ada doktor kata menakutkan, ini bahaya punya penyakit ni, ada? Kalau doktor macam tu ada, tanpa doktor tu. Tak ada doktor datang kata, oh ini bahaya ni, ini memang habis awak ni. Tak ada. Dia akan mengatakan, insyaAllah boleh, insyaAllah kita cuba ya, insyaAllah. Kerana itu adalah merupakan psikologi manusia. Bahkan obat yang diberikan itu adalah merupakan ikhtiar. Tapi kadang-kadang dia mengatakan obat ni alhamdulillah bagus, dia kata. Maka kita yang menerima tu dengan sebab sangkaan baik kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuai dengan sangkaan kita itu. Ana inda dhanni abdi bi fatadhunna bi ma syaa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berada dalam sangkaan hamba-Ku, maka terpulanglah kamu untuk bersangka apapun kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala.